Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Muhammad Zamzam bin Ahmad, Tuan Jabatan Pengusaha Pelajar, yang berusaha Dr. Saidi Mazlan bin Abdul Razak, Nazir Kanan Jemaah Nazir Negeri Kedah, penceramah kita pada petang ini, para pensyarah, sahabat-sahabat guru. Selamat datang ke taklimat usaha puan-puan guru cemerlang secara khas untuk berjandang di Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2024. Demi memberkati acara kita pada petang ini, marilah kita semua staf eksekutif sifat dan upaya dengan sanubari yang bersih, minda yang jernih, membacakan umum kita Al-Fatihah. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah SWT kerana dengan perkenan dan kurnianya kita sekali lagi dapat berkumpul di sini untuk taklimat usaha puan-puan guru cemerlang secara khas untuk penyandang di KPM tahun 2024. Kami daripada Jawatan Kuasa Profesional Pensyarah Parlimen Negeri Keputusan Kedah berbesar hati berupa ucapan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berusaha Dr. Saidi Mazlan kerana sudi untuk datang dan menyampaikan taklimat pada hari ini. Tidak dilupakan juga kita mengalu-alukanlah kehadiran para pensyarah sahabat-sahabat guru yang sudah hadir pada petang ini. Sebelum nanti bermula, oleh kiranya kita memperkenalkan penceramah kita pada petang ini. Dr. Saidi Mazlan bin Abdul Razak memulakan perkhidmatan di Sekolah Menengah Bingkol Kinabalu Sabah sebagai guru akademik tingkatan 6 pada 2002 hingga 2012. Kemudian balik ke Semenanjung di Sekolah Menengah Tunku Temanggung pada tahun 2012 hingga 2015. Kemudian mengajar di kolej ini pada tahun 2015 hingga 2016. Khususnya menyambung pengajian di peringkat PhD pada tahun 2016 hingga 2019. Kemudian selepas tamat pengajian, beliau ke Sekolah Menengah Bidang Tunggal daripada 2019 hingga 2020 dan seterusnya menyertai Jemaah Nazir Negeri Kedah daripada tahun 2020 sehingga kini, mendapat pengajian lulus peringkat PhD daripada Universiti Sultan Idris dan bidang sains sukan. Berkeluarga, mempunyai seorang isteri dan 4 orang cahaya mata. Majlis dengan ini mempersilakan yang berusaha Dr. Saidi Mazlan bin Abdul Razak untuk menyampaikan taklimat beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, terima kasih puan pengacara majlis yang berusaha Tuan Muhammad Zamzam bin Ahmad, KJBP, kemudian pensyarah, ada guru juga kan? Dan rakan-rakan guru. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasihlah atas jemputan kepada Jemaah Nazir Negeri Kedah untuk berkongsi berkaitan dengan taklimat guru cemerlang, pensyarah cemerlang GCPC bagi tahun 2024.
kalau daripada pengurusi majlis, pengacara majlis sebut tadi yang saya pernah mengajar sini lah, tapi setelah sambung belajar dia tak bagi balik sini, tak bawa keluar. Kecewa tu ada juga lah kan, tapi macam mana orang tak nak ambil kita kan. Okey, jadi untuk petang ni kita saya berkongsi lah berkaitan dengan urusan GCPC ni secara santai, tak naklah nampak macam terlalu stres sangat kan. Mungkin benda ni boleh disampaikan juga lah kepada rakan-rakan yang lain yang mungkin tak ada yang ini lah, dan cikgu-cikgu sampaikan juga kepada rakan-rakan di sekolah ataupun sekolah-sekolah lain, sebab kita nak ramai tahun ini calon-calon yang memohon guru cemerlang dan pensyarah cemerlang. Okey, sebelum tu kita tengok ni dulu lah, video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, saya Talifah Mastura Dekali dari Kolej Edukasi Kejuruteraan. Terima kasih astronot berada di sini untuk memotivasikan dan menginspirasikan. Saya mulakan dengan jejak pertama saya melalui laluan berjualan, iaitu untuk grade PG32 semasa saya berada di sekolah, dan saya teruskan hingga ke grade PG44, 48, 52 dan juga 54. Syukur Allah memudahkan laluan saya berada dalam laluan ini. Dan untuk itu, satu soalan yang saya suka nak jawab apabila ditanya oleh orang ramai, kenapa dah nak TPBK tapi masih lagi ingin melalui laluan berjualan? Saya senang saja. Rezeki Allah kita tak tahu. Saya tak tahu rezeki saya di mana, sama ada di bawah TPBK ataupun di bawah laluan berjualan. Kita cuba, saya rendah. Alhamdulillah, berakhir dengan kejayaan. Dan satu lagi adalah untuk memotivasikan, sebab bila saya memulakan langkah di dalam laluan berjualan ini, saya tidak ada mentor, tidak ada pembimbing, saya rendah sahaja. Terima kasih kepada admin ataupun pentadbir di sekolah yang telah nampak potensi diri saya dan keep encouraging me to apply. Okay? Dan bila saya berada dalam laluan ini, satu niat yang saya pasakkan adalah saya akan cuba membimbing seramai mungkin pendidik untuk berjaya dalam laluan berjualan, insyaAllah. Baik, jom jangan tunggu lagi, kita lalu, kita cuba, kita redah. All the best to everyone. Assalamualaikum. Okey. Kita tengok dulu, kurang-kurang mungkin ada motivasi yang pun kan, ya, untuk permohonan yang akan dibuka pada pertengahan bulan Mac, insyaAllah, ya. Jadi boleh kita ajak rakan-rakan kita seramai yang mungkin untuk memohon. Okey, siapakah GC? Siapakah GC? Siapa GC ni? Tengok muka-muka ni dah ada aura-aura GC kan ni kan? Okey,
slide ni banyak. Tapi kalau tuan-tuan perempuan nak tanya, tanya terus je lah. Saya akan cubalah untuk menjawab. Tak payah tunggu habis nanti kan. Dan saya akan cuba habiskan sebelum pukul 3.30. Okey, 3.30. Ini 4.30. Okey. Guru cemerlang, pensyarah cemerlang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran, khususnya dalam bidang PDP. Ya, PDP. Berdedikasi dan bermotivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang cemerlang secara berterusan. Maksudnya kita tak cukup dengan itu, kita akan terus lagi dari masa ke semasa, dari masa ke masa. Ya. Depan saya ni semua pun dalam banyak pengalaman kan. Okey. Guru cemerlang dan pensyarah cemerlang ni dia merupakan satu pengiktirafan oleh KPM. Ya, bagi semua guru dan juga pensyarah yang bertugas di bawah institusi pendidikan KPM. Kalau kita tengok ni guru cemerlang ni kategori dia guru di sekolah, kemudian pensyarah di IAB dan pensyarah di kolej metrik lah. Ya. Jadi pensyarah cemerlang ni hanya untuk IPG. Tapi kadang-kadang tanya kenapa kami pensyarah tapi tak diletakkan dalam kategori pensyarah cemerlang. Kalau dari segi dia punya penilaian dia tu agak sukar sikit pensyarah cemerlang. Instrumen dia terlalu banyak berbanding dengan guru cemerlang. Jadi untunglah kolej matrikulasi untung. Kita kata macam mudahlah untuk kita nak dapat. Okey, merupakan laluan kenaikan pangkat yang pantas tanpa meninggalkan sekolah ataupun institusi semasa moving up without moving out. Maksudnya kita boleh naik grade, tapi tak perlu pindah-pindah pun. Kalau nak jadi pengarah, contohlah kan, jadi pengarah dia kena pindah, mungkin negeri ni, penolong kanan dan sebagainya lah. Kan, tapi kalau guru cemerlang boleh stay sehinggalah grade apa? Grade hasil. Grade hasil. Kalau time base ni takat 54 je. Saya nampak macam senang kan? Senang pun lah. Mohon saja. Okey. 6 ciri guru cemerlang dari segi peribadi, pengetahuan dan kemahiran, hasil kerja, komunikasi dia, komunikasi guru dengan guru, pensyarah dengan pensyarah, pensyarah dengan murid. Okay, ya? Potensi untuk mengembangkan bakat yang ada pada diri kita tu. Kemudian sumbangan yang boleh kita bagi, sumbangan di peringkat daerah, di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Sumbangan yang boleh kita bagi dalam bidang kepakaran kita. Itu semua menunjuk kepada ciri-ciri guru cemerlang. Okey. Okey, kelebihan GCPC. Laluan pantas untuk menaikkan pangkat. Tapi tadi kita tengok dia punya comparison lah di antara time base dengan guru cemerlang. Kemudian pengiktirafan terhadap kecemerlangan, peluang untuk dicalonkan dalam pelbagai penganugerahan dan juga latihan-latihan yang disediakan. Bila dah jadi guru cemerlang ni, kalau sebelum ni tak ada siapa nak pegang. Maksudnya bila dah jadi guru cemerlang, tak ada badan mana yang terpegang. Sekarang ni BPG, bahagian profesionalisme guru yang akan pegang BPG. Okey, jadi banyaklah yang kita boleh masuk pencalonan-pencalonan, contohnya macam anugerah Adi Guru, anugerah Maha Cakri dan sebagainya lah kan. Banyaklah. Okey, data terkini guru cemerlang. Setakat ni hanya ada 1188 guru cemerlang di Malaysia. Okey kan? Daripada grade 44 sekolah rendah hinggalah grade hasil. Tu ada peluang tu, grade hasil baru 10 orang. Dia punya kuota, saya pun tak pastilah. Okay. Kuota dia tak tahu apa. Jadi mana grade okey kan, macam di metrik tak ada 44 ni dah kan, sebab dia starting pun 44 di sekolah. Kemudian ada 52, 54.
Okey, peranan GCPC membuat perancangan pengajaran, melaksanakan pengajaran mata pelajaran kepakaran dan pembentukan serta pembangunan diri murid mengikut tahap yang tertinggi yang ditetapkan oleh KPM. Memimpin dan membantu dalam tugas kurikulum dan co-kurikulum berkaitan dengan mata pelajaran kepakaran iaitu bidang pengkhususan. Dia ada dua lah, co-kurikulum dan co-kurikulum. Tak boleh kita kata saya ni nak mengajar saja, tak boleh. Dia mesti mengajar dulu. Kalau kita tengok seksyen 8 dan seksyen 130 pun merujuk pada co-kurikulum ni sebahagian daripada kurikulum. Kan? Ya. Jadi semua memang terlibat pun kan aktivitinya untuk tugas kurikulum dan co-kurikulum. Menjadi pakar rujuk, memberi khidmat nasihat, membimbing guru dalam mata pelajaran kepakaran ataupun bidang pengkhususan. Mana-mana yang kita buat, contoh katakan dalam sini dipanggil penjabatan ini, saya tak ingat lama. Lama dah tinggal 2016. Unit dalam unit contoh unit Koko, contohlah kan. Unit saya dulu lah. Unit Koko. Katakan bila kita bagi bimbingan, kita kena buat catatan. Catatan kita itulah sebagai satu bukti yang benda yang kita buat. Dan rata-rata semua pensyarah buat. Tapi cuma tak catat. Jadi bila nak mohon tu dia kata kami tak ada bukti. Bukti tu tak perlu disahkan pun tak apa untuk kita punya contoh macam contoh ada pensyarah main uniform membincangkan tentang konten ceramah untuk kita jadi tu belum ada dengan dia. okey, maksudnya kepada siapa dia punya apa ni macam kita kata peserta lah ataupun siapa dia punya ahli yang dia bagi bimbingan senaraikan kemudian tarikh dia kemudian tanda tangan dia macam surat dia yang sediakan benda tu. Kalau ada surat tu silakan. Kalau kita buat peringkat dalaman kadang kita unit dia ada boleh keluarkan surat kan, maksudnya kita simpan betul sebagai bukti kita. Dia nak bukti lah. Dia sumbangan ni adakah dalam instrumen najis ini sumbangan di peringkat ini ada markah dia vintage dia peringkat jawatan vintage dia lain. Okey. Sekolah Sumbangan kita tengok dia ada di peringkat daerah. Kalau katakan okey, contoh macam ni kan, grade 44 peringkat daerah. Daerah kadang dia peringkat daerah. Kalau 48 nak beri, saya ada dia punya slide kat situ. Kemudian ada di peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa. Kalau grade yang tinggi 54 di grade hasil punya peringkat kebangsaan antarabangsa, maksudnya apa benda yang dia boleh sumbangkan. Sama ada dalam bentuk penulisan, sama ada dalam bentuk inovasi, dia buat conference dan sebagainya. sumbangan itu sebagai apa-apa dan Sumbangan dia okey. sebagai contoh dalam perkembangan rugby Okey. kebangsaan. Okey. Rugby dia ni bahagian fisio lah. Contoh. Okey. Ada Tapi dia nak mohon apa? Dia nak mohon guru cemerlang apa? dia nak mohon contoh dia daripada 48 nak ke 50. Yelah, maksudnya kepakaran apa dia nak beri tu? Boleh kena tengok juga. Kita tengoklah. Kalau tidak kita akan letak macam-macam lah kan. Contoh kita nak minta kejuruteraan. Tapi kita sumbangan kita semua dalam rugby, semua tampil antarabangsa. Yang kejuruteraan tak apa sumbangan dia. Dalam kejuruteraan tu. Macam cikgu sekolah kan, kadang mengajar, okay, macam di matrik tak masalah, mungkin 99% semua option sama je. Macam di sekolah. Dia kadang kena macam 3 atau 4 mata pelajaran. Dia kata nak ambil yang paling sikit lah, mudah sikit kan. Contohlah kata PJ, PJ ni dia macam subjek yang last lah kena bagi. Dia nak ambil PJ. Tapi sumbangan dia banyak kepada sejarah dia. Contoh subjek utama dia sejarah. Yang subjek keempat PJ. Dia nak cuba mohon yang PJ. Boleh mohon PJ. Sebab dia bukan itu option. Dia ikut mata pelajaran yang kita dah ajar 3 tahun minimum. 3 tahun. Jadi dia nak ambil PJ, tapi kepakaran dia tu banyak sejarah. Jadi rugilah dia ambil PJ. So sumbangan ataupun yang berkaitan mesti merujuk kepada kepakaran apa yang dia nak. Kalau kata dia nak kejuruteraan, kalau dia kata untuk pokok lah.
ataupun memberi khidmat nasihat. Contohnya kajian tindakan, dia boleh bagi ceramah kajian tindakan, peringkat kebangsaan, peringkat termasuk, itu boleh dikira. Sebab itu dia tak fokus pada mata pelajaran tapi kajian tindakan. Itu boleh dipakai. Boleh pakai. Tapi tengok level lah kan. Maksudnya kalau peringkat polis, kita ambil grade yang lebih tinggi, kita kena ada strategi. Kita kan ada polis lain. Kita buatlah dengan polis lain, kolaborasi dengan polis lain. So dia dah banyak polis, dia melepasi negeri jadi peringkat kebangsaan. Macam sekolah juga. Sekolah kadang-kadang dia kata saya bagi ceramah pun di dalam panitia. Cuba lepas ni buat dengan panitia sekolah lain. Bila dengan 3 sekolah lain dah jadi peringkat daerah. Lepas tu panjang sikit dengan daerah-daerah lain, panggil beberapa daerah, 3 daerah, dah peringkat negeri. Macam tu kan kita nak jadi guru semalam. Jadi kita kena strategi tu kena ada. Okey, menjalankan kajian, menghasilkan pemeriksaan ilmiah, penyelidikan. Yang ini pun semua berkaitan dengan mata pelajaran kepakaran. Kan? Contoh bahasa Melayu tapi juga kajian tentang sejarah apa semua kan. Ada bilangan yang bilangan dia letakkan ke? Dia bilangan ni kalau kata daerah minimum 3 minimum 3. Lepas tu kalau negeri 4, 5 sampai antara bangsa. Kalau ikut grade lah jual lah. Kalau macam grade hasil mungkin minimum 7. Dia satu pun dikira, tapi skor tu rendah lah. Dia ada skor dia kan. Okay. Tapi benda tu kena tahu semasa lah. Contohnya kita nak mohon grade 52, kita duduk 48. So kita duduk di grade 48 berapa banyak yang kita dah hasilkan. Penulisan ke, sumbangan kita bagi ceramah dan sebagainya, apa banyak kita hasilkan. Katakanlah ada 10. Kita nak tahu tu lah. Kalau tahu semasa tu 48 kita bawa ada 2 kali ceramah. Tapi 44 tu banyak. Dia tak kira lah 44. Dia nak yang tahu semasa. Dalam grade semasa. Okay, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh PPD, pengarah pendidikan negeri dan juga pengarah bahagian kegiatan. Okey, ni laluan guru cemerlang ada dengan TEBIS. Jadi 41, 5 tahun, 4 tahun. Ini termasuklah sekali dengan dia punya surat latihan tu lah nanti. Kan? Yang ni TEBIS 8863 dengan 54444. Tapi 52-54 tu TDDP 3. Yang GCPC tu termasuk dengan surat kemampuan. Dengan kemampuan dia ada kemampuan kan. Nanti kan kemampuan. Tapi yang ni terpulang lah. Ada kata, oh ini 3 tahun duduk biasa-biasa je kan. Ini susah cari penyakit kalau nak pergi buat. Betul kan? Nak kena sediakan file lah, apa lah, bagus macam ni 3 tahun kan. Tapi untuk tahun ni dia ada syarat pula. Untuk nak pergi grade hasil mesti duduk di grade 54 GC ataupun pernah pegang mana-mana grade GC. So kita tunggu 54 tahun nak mohon GC, grade hasil, dan kita tak pernah pegang pun yang grade-grade lain dalam GC, tak ada gunakan. Maksudnya tak pesan awal tu akan ditolak lah. Jadi kena mohon juga lah. Saya pemahaman saya kalau contoh macam yang cikgu yang baru masuk ni, lebih baik dia mohon awal. Ya. Sebab kalau dia nak mohon masuk 50 nak 54 tu. Ya, betul. Itu strategi kita tu kan. Maksudnya boleh sampai kepada cikgu sekolah. Sebab grade 41 ni kan. Ya, mungkin kuota 44 ni mungkin banyak kosong. Mungkin nilainya dan bagi betul. Saya nak cakap senang, 44 dia senang kan. sebab 52-54 mungkin dia nak menilai macam-macam. Yelah, kita kata jadi peringkat tu, yelah level 54. Sama level ketua jabatan. Kan nak tentang mereka ini. Macam tu lah kan. Mungkin kebangsaan. Benda ni sebenarnya strategi kita lah. Kita boleh buat, kita nak kena promote diri kita. Kita boleh buat negara kebangsaan di boleh matrik mana-mana. Kita ada lah satu program. Kita bagilah satu slot kita cakap. Yang penting ada detail. Kan? Ada satu lah cadangan.
untuk menggalakkan rasanya lebih try to grab as soon as possible. Sebab kalau tengok sekarang ni dah berubah dah. 2 tahun lepas untuk berkreasi tak perlu melalui mana-mana untuk sana. Tahun ni dah balik pula. Dah ada balik pula. Kan? Betul. So, Jadi yang kedua, ambil dulu, jangan tunggu ujung. Kan? Macam kata tak apalah, contoh. Kan kadang-kadang yang cuti kan, GCR kan, siapa yang kerja pengurusan di bahagian pengurusan dia ada lah. Cuti tu dia cuti tu kumpul dulu. GCR kita bawa keluar separuh 90 hari. Ada setengah kata tak payah, kita simpan waktu pencen. Kita belum tentu pencen lagi. Kan? Kita belum tentu pencen. Contoh macam sekolah. Jadi kita grade kat awal. Untuk kita ada sekurang-kurang adalah kat mana-mana tahap ni, grade ni kita pegang GC. Macam saya kan. Saya memang dia kata nak aim ni apa kono je kan. Tapi dia tak boleh lah. Kalau saya pergi tahun ni tak boleh lah sebab dia nak syarat dia mesti pernah pegang GC. Saya pun ada tawarkan GC tahun ni grade 44 tapi saya tolak. Tak boleh lah, maksudnya dia nak pernah pegang. Ya, jadi tapi benda ni akan berubah. Jadi grade lah awal. Bukan. Dan sekarang ni pun dia ada syarat-syarat kot ni, grade hasil ni. Lagi kita tengok. Semua nak ambil grade hasil kan? Apa impian jangan risau. Okey, ni tak ada kot saya rasa. Bukan siswa tak ada, kita skip lah. Okey, proses. Okey, hebat kekelan permohonan GCPC oleh BPSM. Ini tunggulah. Mungkin dalam pertengahan bulan. Dikabarkan 14 hari bulan. Mungkin tuan-puan boleh tengok dekat laman web MOE ataupun buka e-pangkat. E-pangkat tu kena. Kita kena tengok selalu. Walaupun pakai kita tak ada lain tak apa. Yang penting kita buka e-pangkat. Okey, pengisian borang permohonan oleh calon dan diperlakukan oleh KJ melalui e-pangkat. Maksudnya sekarang ni dah mudah. Mohon melalui e-pangkat. Tak ada lagi borang manual nak isi Excel dan sebagainya. Okey, kemudian proses saringan permohonan oleh Urusdia GCPC, ini Jemaah Nazir. Kemudian penilaian dilakukan oleh Nazir penilai bagi calon yang layak. Ya, setelah saringan tadi ada yang layak dia akan nilai. Ini dalam bulan 6. Tahun ni di awal sikit. Kemudian senarai calon tu yang diperaku akan dihantar ke BPSM. BPSM akan serahkan senarai calon ke Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pendidikan. Surat tawaran pemangku dikeluarkan oleh BPSM. Apa saya nak tekankan kat sini, surat tawaran dikeluarkan oleh siapa dia? BPSM. Ramai tanya Nazir, kenapa kami tak dapat lagi surat ni? Nazir pun tak tahu kata dia dapat tak dapat. Dia kata tanya BPSM. Kan kadang-kadang ramai yang tanya. Telefon ni kenapa saya ni tak dapat surat lagi? Memang Nazir pun tak tahu. Nazir pun tak tahu siapa yang dapat, siapa tak dapat. Kita hanya kirimkan skop semua BPSM yang senaraikan. Okey kan? Jadi dengar kata yang 2020 dah dapat tu kan? Ada setengah dah dapat lah. Ada setengah dapat. Okey kan? Okey, proses permohonan pengisian e-pangkat. Okey, jadi calon sekolah pastikan e-pangkat kena update. E-operasi kena update dan remis kena update. Update lah maklumat, maksudnya tarikh lantikan, tarikh kenaikan pangkat bila contoh nak naik grade 52. Okey, 48, 44 tu tarikh-tarikh tu mesti kena update. Kalau di sana sekolah, kalau macam di metri e-pangkat dengan remis. Okey, benda ni kena update. Sebab macam kita nak mohon time base, kita nak mohon TBBK ni kita buka e-pangkat. Kalau kita layak dia akan tulis kat situ ada ruang untuk kita klik mohon. Kalau tidak, kita tak layak dia akan tulis itu tiada iklan yang layak dimohon setakat ini. Kan? Kita kena buka selalu dalam benda tu. Okey? Okey, kemudian perlakuan ketua jabatan. Okey, ketua jabatan dia semak maklumat calon dan dia semak perlakuan calon. Kemudian dia sahkan. Untuk pengetahuan tak marah saja kan. Untuk ketua jabatan ni, ketua jabatan dia bila dia buat perlakuan sama ada dia sokong atau dia tak sokong, calon takkan tahu. Kalau dulu kena
serta sekali dengan perakuan dia kan. Jadi guru besar ataupun pengetua nak tulis tak sokong, macam malu sikit kan. Dia macam malu Allah lah. Jadi bila Nazir datang baru dia cakap, saya sebenarnya tak sokong calon ni. Kenapa tak buat masa awal-awal? Sebab dia kata nanti takut bergaduh dengan calon kan. Okey, jadi kali ni dalam sistem pangkat tu, bila ketua jabatan dia peraku, tidak ada sokong, calon pun tak tahu. Selamatlah ketua jabatan. Okey. Kemudian saringan permohonan, semakan keputusan layak dinilai, maksudnya dia akan boleh cek lah lepas dia mohon, dia akan boleh cek sama ada dia layak dinilai ataupun tidak. Okey ya. Okey, syarat melepasi syarat umum, syarat khusus, melepasi saringan awal. Okey, syarat umum ni lah sah perubatan, ya, berada dalam grade semasa, markah 80%. Markah ni kadang-kadang kita tak meningkat sentiasa. Contoh kalau 2021 90, 2022 dia turun sikit 89, 2023 dia turun sikit 88. Asalkan purata 80 boleh turun. Ya. Ya, walaupun kadang-kadang apa ni, panel tu kadang dia akan tanya, kenapa calon apa ni dia punya markah LMPTD dia menurun? Adakah dia tak perform? Dia tanyalah kan, kadang dia tanya lah. Itu waktu tapi dia tak ada efek pun lah. Maksudnya untuk syarat umum minimum 80%. Okey? Okey. Kalau macam markah di PP ni kan, dia macam dia ambil kira 3 tahun belakang, kemudian tahun 21, 22, 23 kan. Okey, setiap tahun tu dia ada percentage ya. Macam tahun 23 berapa persen, tahun 22 persen, 21 berapa persen. Dan persen tu dia ambil secara average ke macam mana? Okey, dia akan ambil keseluruhan. Bila kita masuk dalam sistem tu, dia dah bagi siap lah. Bermakna kan, contoh okey, tahun 2021 dapat 90 markah. Okey. Lepas tu dia wajaran dia dari percentage pada tahun 40% pun. 25 ke 35, 45 kan. Jadi dia ambil percentage dari situ tahun tu. Dia ambil keseluruhan untuk 3 tahun. Maksudnya 3 tahun tu, lepas kita dah masuk, nanti ada wajaran-wajaran dia. Keseluruhan untuk ketiga-tiga tahun tu melepasi 80. Lepas tu kata walaupun menurun, tapi kalau di 80% boleh mohon. Kan? Jangan risau kata tahun ni saya menurun daripada tahun lepas, tak nak mohon. Jangan. Maksudnya dia keseluruhan. Bila kita masuk saja dalam sistem tu, markah kita tu kata 82, kita boleh mohon. Ataupun menang 80, kita boleh mohon. Ini dia memang dia ada skor dia markah ni, tapi bukan kata markah saja, adalah part-part lain. Ya, sebab penilaian itu kita kata menyeluruh banyak. Okey, telah mengemukakan isytiharan harta, lulus tapisan keselamatan, keutuhan SPRM, bebas daripada senarai peminjam tegar pinjaman pendidikan, PTN pun kan biasa tu lah. Yang tak bayar, saya tak bayar bila dapat GC pun saya tak bayar. Maksudnya jangan tidur lah. Okey, kalau ni bebas daripada ni, syarat dia itu boleh ramuan dan diperakukan oleh ketua jabatan. Okey, syarat khusus. Cukup tempoh pada 1 Januari tahun permohonan dibuka, 1 Januari 2024. Contohnya 52 dia 48 nak mohon 52. Tapi 48 dia pada bulan 11 2021. Tak boleh. Dia tak layak. Tapi tak, maksudnya yelah kadang kita nak kira ni, nak kira cukup tak cukup. Kita update saja maklumat dalam pangkat tu, nanti dia akan keluar iklan bila kita layak. Sebab tu tarikh-tarikh yang tarikh dari segi tarikh lantikan, tarikh pengesahan, tarikh pemangkuan semua kena tepat. Bila tepat, dia akan keluar pada dalam pangkat kita. Okey kan? Okey, 4 tahun di grade 41, 3 tahun di grade 44, 3 tahun di grade 48 untuk mohon 52.
3 tahun LMPT dia grade 50 baru boleh mohon 54. Macam sekarang LMPT dah keluar? Belum lagi kan? Nak tengok tak boleh, tapi dah siap. Belum lagi kan? Belum lagi sekali. Biasanya awal, kadang bulan 1, bulan 2 dah settle lah. Tapi ni dah masuk 3 tahun lepas. Kira better lah sikit kan. Okey 3 tahun LMPT di grade 54. 3 tahun LMPT di grade hasil. Okey, untuk B ini pensyarah LPG sajalah. Okey pensyarah LPG. Ini untuk guru cemerlang. Sebab LPG tahun ni dia tak tawarkan grade hasil. Sebab kuota tu dah penuh lah. Bila ada yang pencin, baru kuota tu akan datang balik lah. Okey jadi yang paling utamanya tuan-tuan kita update dalam sistem e-pangkat tu dan juga remis. Kita update maklumat, pastikan tepat. Okey, katakanlah iklan dah keluar, kita tak update lagi. Iklan keluar 18 hari bulan, contohlah 18 hari bulan Mac. Iklan keluar, kemudian kita punya e-pangkat dia tak keluar pun. Bila kita check, maklumat kita tu salah. Jadi macam kita nak buat? Kita update sajalah, nanti automatik dia akan keluar balik lah iklan tu. Asalkan jangan tarikh tutup kita update, memang tu memang tak nak mengolah kan. Okay, tiga ni tak payah. Okey, kaedah penilaian. Semakan dokumen, biasalah kan, dengan verify. Tuan-tuan dah sediakan bahan-bahan tu, so kita datang untuk verify sajalah. Betul ke? Ada sijil pembentangan ni, kita tengoklah sijil tu betul ke kan? Ada menyediakan artikel ni tak print pun tapi letak di dalam komputer. Tak apa, dalam komputer pun kita tengok. Kan? Kata nak sediakan file-file, tak payah file-file. Okay? Pencerapan PDP, ini core dia. Okay, kewajaran dia PDP ni dia tinggi lah. Dia guna instrumen standard 4 tu. Kita kuasai itu saja. Kita buatlah lakonan dengan murid-murid kita ni maki betul-betul dia apa kira macam smooth je kan. Ini strategi juga lah kan. Sebab Nazir dia nak pergi menilai sekurang-kurang seminggu sebelum dia akan beritahu. Cikgu dah mohon dah bulan 6 bulan 3 sampai bulan 4. Bulan 6 nak nilai sampai bulan 8. So ada 2 bulan untuk praktis. Untuk praktis ni kan. Jangan kena beritahu murid-murid lah. Jangan dia bila Nazir tanya, ni cikgu ajar ni dah 3 kali dah tajuk ni. Kita pandai-pandai lah kan. Maksudnya praktis lah. Bagi biasa murid dengan aktiviti yang aktif. Bukan cikgu yang banyak cakap macam saya contoh lah kan. Anak macam ni lah. Anak yang jenis style kuliah ni kan. Nak aktif murid tu. Ya. Dia punya stage 4, dia punya tu cawan di online. Okay, guru sebagai perancang, pembimbing, pendorong, penilai dan sebagainya. Okey, pemerhatian dan temu bual. Pemerhatian, temu bual, kita tanya dengan rakan-rakan, tanya dengan murid, tanya dengan AKP, tanya dengan PPS, tukang kebun, AKT sebagainya, kita tanya. Sebab dia nak dapatkan maklumat secara menyeluruh. Ini kawan-kawan bagi support, okey, bagus, bicara ni bagus, ni semua bagus. Bila dapat, macam mana bicara ni boleh dapat? Dia petikai macam tu pula. Kan? Ya. Jadi kita akan dapat maklumat. Ya. Okey, pembentangan. Kena bentang, habis salah kan? Tak lama pun, dalam 20 minit. Bentang. Itu yang dapat teruk sikit ni ya. PDP dia masuk tengok tu belakang kan? Nazir masuk. Lepas tu semak dokumen, Nazir sendiri tengok. Pembentangan, kita bentang depan dia. Dan dia akan tanya, kita jawab lah. Kalau tak dapat jawab pun, cakap tak dapat jawab dia lah kan. Kalau dari instrumen itu PDP itu memang makranya banyak. Kita kata dari segi keseluruhan ni PDP lah, main peranan penting lah. Saya nak cakap skor tu saya pun tak pasti berapa lah. Tapi markah ni banyak lah. Ini banyak, tapi dokumen tak buat dia pun
seimbang lah. Sebab dia ada apa ni, macam kita kata 2 part besar. Satu part yang ni, satu part lagi yang ni lah, dokumen, pembentangan, apa semua kan. Ya. Jadi bolehlah praktis ni. Benda apa yang nak dalam tenda 4. Tenda 4 tu instrumen yang ada dalam SKPM kualiti sekolah kan. Kita nak cerak pun kita guna yang tu. Kat sekolah pun kita pakai yang tu. Jadi bila Nazir tak pakai yang sama, ni semua dah bocor lah. Dah bocorkan semua tu. Praktis lah. Guru sebagai perancang, okey, menyediakan RPH. RPH tu nak macam mana RPH? Mesti ada apa, mesti ada apa, mesti ada apa. Maksudnya memenuhi tu, selesai. Atau membimbing, macam mana kita nak bimbing budak kan? Itu kena 2 jam lagi lah kan, itu lah. Okey. Okey, dekat sesi bentang, lepas kita bentang, dia akan tanya soalan biasa. Bentang dalam masa 15 ke 20 minit. Jangan lebih. Kalau lebih, maksudnya kita dah tak pandai nak kontrol masa lah. Maksudnya macam tu lah. Kan? Kita kena tengok kalau jam apa. Kat 20 minit tu kita boleh stop lah. Lepas tu sambung dengan sesi Q&A tu, tutup pulang lah. Ya? Sonok sebenarnya kadang-kadang dapat pengalaman kan. Ambil yang lebih cukup. Dia ada template tak untuk perbincangan? Dia bagi tajuk. Template tu terpulang kita. Kita nak bentang dalam bentuk PowerPoint boleh, ataupun apa-apa bentuk yang boleh kita bentang. Contohnya mungkin guna Canva ke sebagainya kan. Itu terpulang kita. Masa kan masa 20 minit saja, 15 ke 20. Ya. So dalam aspek pembentangan tu dia akan nilai lah juga konten dalam tu macam mana, crowded sangat ke, PowerPoint tu betul-betul power dan macam mana, macam tu lah kan. Kadang-kadang kita buat macam karangan tu kan, kita bukan bawa kita daripada itu bergantung pada penilaian. Okay. Okey, grade H dan B. Ini pun baru juga untuk tahun ni. Tahun sebelum ni sama je, grade H dengan B sama macam ni. Tahun ni dia akan panggil temu duga dulu. Dia akan panggil temu duga, maksudnya jika layak untuk dinilai, baru dia akan nilai. Kalau tidak, takat temu duga tu saja. So kita akan ditemu duga oleh pihak BPH nya terlebih dahulu. Dia buat konsep macam tu. Ya. Dan untuk kedua-dua grade ni mesti pernah pegang lah. Pegang guru cemerlang sebelum ni lah. Balik ada tak? Balik lah ya. Balik. Dulu penilaian tu baru tu. Ya. Betul. So dia nak saring awal lah, yang betul-betul ada kualiti. Okey, ni kriteria penilaian tu. Okey lah. Markah PB, DJP, akademik ni maksudnya degree, master, PhD. Kalau ada PhD, master tu markah dia tinggi lagi sikit lah kan. Dia mungkin kita nampak lah 2 je beza. Contohlah kita ada master dengan orang yang tak ada master. Beza contohlah 2. Contoh saja kan. Maknanya dia rakam kan. Contoh 2 tu bila markah keseluruhan beza 2 tu layak dapat lagi berbanding yang tak ada. Macam tu lah. So cuba-cubalah untuk tambah akademik tu kan. Okey, pengalaman 40 tahun mengajar kan, jadilah skor-skor dia kan. Mungkin lebih 10 tahun dia skor begini, lebih 20 tahun skor macam ni kan. Dari segi kompetensi juga pengetahuan. Ya, kompetensi kita punya bidang kita lah, kebakaran kita. Okey, dan Nazir yang datang nanti penilai tu sekurang-kurangnya seorang tu mesti option. Contoh kita nak mohon kejujuran. So Nazir yang akan datang mesti bincang kejujuran. Salah seorang lah. Dan betul. Kan kadang-kadang kalau macam saya tak kisah je, sebab kita tengok PDP dalam guru sebagai perancang. Dia merancang. Maksudnya kalau ikutkan perancangan itu kita mana-mana kita boleh tengok. Tapi kita tak nak timbul isu di kalangan calon. Yang datang saya bukannya option. Ini option sejarah, boleh tengok saya punya kejujuran, dia bukan tahu. Itu jadi tentulah.
Jadi tak nak timbul, salah seorang mesti option. Dan salah seorang mesti grade lebih tinggi daripada yang kita mahu. Itulah. Kadang-kadang kita nak masuk mohon 52, yang datang 44. Kadang calon bertikai. Nasi datang pun grade 44 je, nak tengok saya yang 452. Contoh dan kan. Jadi salah seorang tu mesti grade 52 atau 54, dan seorang lagi mungkin yang rendah lah. Ya. Okey, maka PBDKP macam tadi lah dia dah ya. Tahap tertinggi calon, pengalaman mengajar bidang mata pelajaran di sekolah. Okey, di kompetisi saya dari segi sumbangan profesional kita bentang macam tu lah. Maksudnya sekarang ni apa benda yang kita buat, kita kena ada dokumentasi, kita simpan. Walaupun CJ kita nampak kadang-kadang di sekolah ni bagi CJ, alah CJ macam tak ada apa, kan penting benda tu, penting. Bila saya duduk ngaji pun saya tahu penting. Kan, jadi kalau bila kita pergi tempat lain nanti kita benda-benda yang kita nak. Peningkatan profesionalisme, kajian penulisan. Kita tak ada kajian, tak ada penulisan. Kita ada buat modul lah. Modul boleh. Modul kita kongsi tak dengan matrik lain. Kalau kita kongsi, kita minta dia punya feedback daripada matrik lain. Maksudnya kita kongsi ke peringkat kebangsaan. Kita hantar matrik lain, matrik Perak lah, matrik Kelantan lah, kita minta feedback. Borang feedback tu pun kita buat sendiri lah. Ni strategi lah. Kita buat sendiri. Ulasan tentang modul. Kita ada tolong betul elok sikit kan, bagi sokongan penuh kawan kan. So kita minta balik. Ya, tuan. Tentang untuk kajian dan penulisan ni, kalau macam kita masuk satu pertandingan kajian tindakan, itulah pembentangan amalan baik ke kan, ataupun dengan inovasi ke macam, lepas tu macam kajian kita tu kajian kita tu dikeluarkan dalam bentuk positif ataupun jurnal kan, yang banyak lah kan. Lepas tu dia buat satu dalam, lepas tu salah satunya terselit dalam ethical kita lah, perkembangan ethical kita lah. Adakah itu kita boleh dikira sebagai penulisan untuk jurnal dan ataupun jurnal ataupun proceeding tu? Okey, terima kasih. Maksudnya cikgu ni macam dah ada banyak lah ni kajian-kajian ni. Itu memang dikira lah sebagai kita punya penulisan ataupun kajian tindakan lah. Ni kajian ni merujuk kepada kajian ilmiah penyelidikan ataupun kajian tindakan, ataupun apa-apa penulisan yang kita buat. Kadang-kadang penulisan ni merujuklah modul ke, kadang buku ke, majalah ke, kita bagi dalam berita harian lah, majalah Dewan Bahasa dan sebagainya. Benda-benda tu kita ambil, kita kumpul bahan tu. Maksudnya itu hasil kita. Tapi kena dalam bidang tu, bidang kepakaran kita. Contoh kita nak bahasa Inggeris, kita buat yang bahasa Inggeris lah. Kan? Mana tu macam tu. Walaupun proceeding, kalau dia proceeding peringkat international, dia peringkat international proceeding. Kan? Dia beza lah. Conference, dia akan pergi proceeding. Kalau journal, dia penulisan dalam bentuk journal, artikel kita tu diterima dalam bentuknya tanpa kita buat pembentangan. Kan? Ya. Okey, anugerah ataupun inovasi. Ini terpulang inovasi ni sekurang-kurangnya ada peringkat kolej ke peringkat negeri kan, kita masuk mana-mana. Kadang-kadang macam IPG dia banyak anjur. IPG banyak anjur conference dengan inovasi dan sebagainya, kita boleh masuk. Tak apalah walaupun kenyataan tak pernah pun. Tapi bila kita masuk saja, dia ada sisi penyertaan, itu kita ambil peringkat kebangsaan, peringkat kebangsaan. Ya. Okey, ni yang tadi Tuan Zahran tanya tu. Ya, DJ44 zon daerah. Ni yang ambil peluang ni, kata kawan-kawan ada grade 41 di sekolah, so minta ni. Sebab kita buat promosi ni, kita tak nak tunggu iklan keluar baru kita buat. Kita nak suruh cikgu-cikgu bersedia lah dalam tempoh. So iklan nanti dia akan tempoh juga satu bulan, seminggu macam tu, 18 bulan 3 hingga 22 bulan 4, ada seminggu lebih sikit. Jadi kita ada masa untuk kita nak buat benda-benda ni. Bahan-bahan tu kita ada masa. Artikel ni, ini strategi juga. Artikel luar negara, dalam masa seminggu boleh kita dapat result. Tapi tuan-tuan cari lah,
boleh, ada. Tapi kena yang bahasa Inggeris lah. Bahasa Inggeris pun tak susah. Bahasa Inggeris tu susah lah. Yang tak susah kita translate je kan. Lepas tu kita suruh kawan kita baca. Ya kan, barulah nama kawan-kawan kita. So ada 3-4 orang nama artikel peringkat antarabangsa. Okay. Okay, ni level-level dia lah. Kalau ni minimum kan ya, 52 kebangsaan, 54 kebangsaan. Maksudnya kalau kita tak ada penerbitan, kita kurang peringkat daerah, peringkat negeri, pendidikan. Tapi kita bagi top peringkat kebangsaan. Dia yang mikir tu. Ni ya. Okey. Ini aspek-aspek nilai di lapangan lah. Kekabilan, pengurusan kurikulum, kebahagiaan menjadi murid, pembelajaran. Okey. Yang ini dari segi knowledge kita, dasar-dasar pendidikan di Malaysia ni kita tahu tak tahu. Sekarang ni habis gila pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Okey, 2013 sampai 2025 dah habis dah. Benda-benda tu kita tahulah. Aspirasi sistem kan. Kemudian dasar-dasar ya, yang berkaitan dengan pendidikan kita tahu. Sebab kadang waktu kita bentang, dia katanya waktu tu. Okey. Okey. Pengurusan kurikulum dan kurikulum kita punya ada ATR kan. Kemudian kita punya berkaitan dengan pencapaian murid-murid kita daripada tahun ke tahun, peningkatan dan sebagainya. Kita buat analisis. Kita kena buat analisis dan apa intervensi yang kita buat. Dia nampak itu sebagai perancangan bagi seorang guru cemerlang. Okay, dan kepribadian dari segi mungkin komunikasi kita dengan orang lain. Jadi kadang-kadang kita buat temubual dengan orang lain. Macam mana dari segi kepribadian individu A ni, dia akan bagi tahu lah. Dari segi pakaian dan sebagainya. Okay. Kemudian dia murid, dia akan tengoklah pencapaian-pencapaian dan sebagainya. Pembelajaran dan pembelajaran ini yang kita kata standard 4 tadi tu. Ya, ini boleh praktis lah. Nak tanya ke penjajahan murid tadi ni, dia tengok di semua aspek lah, termasuk dalam bidang koko. Ya. Jangan dia lah. Yang budak-budak kita pencapaian macam mana, ada peningkatan ke. Maksudnya kalau kata ada penurunan, apa benda yang kita buat selepas itu. Dia bukan kita buat hari ini habis-habis terus. Macam kita buat program di sekolah pun, walaupun kita buat program untuk peningkatan profesionalisme guru, lepas pada itu kita kena buat penilaian. Ada tak program ni memberi kesan kepada guru? Maksudnya ada apa? Kalau tak beri kesan, apa benda yang kita akan buat? Intervensi. Kita nak tengok benda tu. Ya. Okey, inilah cawal bimbing orang lain. Kan? Sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong, penilai murid sebagai pembelajar aktif. Benda ni dia ada connecting the dot dengan perkara-perkara ni lah. Benda-benda ni kita kena tengok betul-betul ni. Ini yang kita punya core business kita, yang kita mengajar benda-benda ni kita kena ikut. Bukan macam contoh macam sekarang saya yang banyak bercakap tak. Ya, dia mesti berpusatkan dari segi strateginya, pendekatannya, kaedah cikgu guna. Benda-benda tu cikgu kena tahu. Ya. Okey. Tapi nak kena cerita ni 2 jam lah kan nak bagi kita ni. Okey, tips pengurusan. Okey. Pastikan maklumat dikemas ini dalam sistem e-pangkat, e-operasi dan juga HERMIS. Ini kalau sekolah lah. Kalau matrik dia tak ada e-operasi kan. Dia e-pangkat dan HERMIS. Kena update. Jadi daripada sekarang kita bagi tahu rakan-rakan kita update benda tu. Ya. Nanti kalau kata tengok dalam e-pangkat, bila keluar iklan, tiba-tiba tak keluar dekat kita punya e-pangkat. Maksudnya kita kena update baliklah maklumat tu. Meneliti syarat umum dan syarat khusus berdasarkan iklan permohonan. Maksudnya syarat khusus tu kita tengoklah berapa tahun LPT tu berbuat kuasa 1 bulan 1 tahun semasa kan. Okey. Peka dengan hal-hal penting berkaitan urusan GCPC. Okey, maksudnya macam saya ada punya ni lah, dia punya
masa tu. Contoh 18 bulan dia akan keluar iklan, iklan permohonan dibuka lah, iklan permohonan pula. Ya, permohonan dibuka sehinggalah 22 hari bulan. 22 sampai 25 untuk diperakuat untuk jabatan. Kemudian bulan 5 saringan awal, 27 bulan 5 kita boleh semak status kita ni layak dinilai atau tak layak lah. Okey, permohonan diperakui oleh ketua jabatan dalam sistem e-pangkat. Jadi lepas kita isi tarikh maklumat-maklumat ni, kita dah update, dan bila kita keluar iklan dan kita isi permohonan, kita kena maklumlah dengan ketua jabatan. Takut dia terlupa. Sebab dia kena buka juga e-pangkat. Kalau dia tak buka, akan jadi masalah kan. Kita tunggu aja kan. Ya, kena maklum jugalah pada. Okey, tips penilaian membuat persediaan fizikal dan mental untuk dinilai. Kita jangan koyak lah bodoh. Maksudnya kita prepare lah dari segi bahan-bahan apa kita nak tunjuk, kemudian pengajaran kita tu macam saya cakap tadi, kita prepare ya, maksudnya kita bersedia bagaimana kita nak gunakan yang elemen orientasi kurikulum dalam PDP kita. Kita nak gunakan elemen didik ibu, kita nak guna elemen kebat, kemudian PAP 21 dan sebagainya. Yang dalam season 4 tu, waktu bila kita nak guna murid bagi respon macam mana. Sebab kadang kita tak boleh, kalau mengajar kita tak boleh duduk kat depan macam contoh saya boleh duduk sini saja. Dia kena bergerak. Sebab Nazir kadang kita ambil kertas, kita akan buat conteng tau. Okey, contoh cikgu statik sebelah kanan dia. Cikgu tanya orang kanan, orang depan dia saja. Cikgu bergerak ke kiri, kita akan tarik kiri. Lepas tu dia gerak mana, kita nak tengok dia punya pergerakan. Atau macam tu lah, bagi dia lah. Dia bukan naik kenaikan tahunan, naikkan kiri. Maksud sama macam tu lah. Jadi strategi dia, kita kena bergerak. Kita bergerak lah. Kita tanya orang sini, kita tanya orang sana, kita tanya orang belakang. Kemudian kita tanya, budak tak boleh bagi jawapan, kita tanya pula yang lain boleh tak bagi jawapan. Kita nak murid kreatif. Kan? Saya pernah ada pengalaman dengan kreasi rezeki tu lah. Kan? Dapat kreasi, dapat menilai, saya dapat kreasi dengan dua orang pengarah bahagian, seorang pengarah JPN di negeri lain, dan dua orang nazir. Cikgu tu dia statik je, ada tu. Dia bekas guru sekolah 54. Saya kata kan macam ni je kan. Maksudnya dia kena lebih aktif sebab dia tu bekas guru sekolah. Ya. Okey, membantu ini tarikh penilaian yang telah dipersetujui. Okey, minggu depan cikgu kosong tak pada minggu depan? Nanti Nazir bisa akan telefon lah. Okey, saya memang kosong minggu depan. Tapi jangan lepas dah persetujui kata minggu depan, lepas tu kita kata tak boleh. Sebab Nazir ni dia punya calon tu ramai. Dia kalau terlepas, mungkin dia tak dapat datang nilai kita. Mungkin kita makin masa yang lama lah. Tambah kalau kita nilai yang grade hasil, kita nak arrangekan pengarah-pengarah bahagian. Pengarah A ni okey, pengarah B tak okey. Itu masalah. Maksudnya kalau kita dapat tarikh tu, kita kosongkan program kita waktu ni. Kita fokus pada dan kita pun boleh anggaplah tengok data waktu kita lah kan. Hari Ahad, antara hari Ahad sampai hari Khamis lah. Kita tengoklah jadual kita kreatif lah. Mana yang kelas yang kita rasa-rasa dia nak masuk kan. Okey, pembentangan mengikut topik dan masa yang ditetapkan. Biasanya macam sebelum ni dia bagi 5 topik. Dia kata peranan impak calon dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Lepas tu apa benda lagi saya pun ingat dah ada 5. Kan? Kita cerita lah peranan. Kita kena fahamkan konsep hendak dia nak apa. Peranan ataupun impak calon, peranan calon dalam memberi impak kepada Pelan Pembangunan. Ya, ada calon yang pernah pengalaman saya lah, dia cerita tentang dia buat masa PDP tadi, dia ulas balik. Padahal dia tanya benda lain.
Tapi Nazir dia penilai tu dia takkan bagi respon. Salah cikgu cakapnya, tak ada. Tu seronok kalau kita minta. Bila kita minta, kita pun takkan ditegur lah benda-benda tu. Dia takkan bagi maklum balas. Maksudnya cikgu buat tu okey ke, cikgu bentang okey ataupun tak okey, dia takkan bagi maklum balas. Okey. Ya. Ada sebelum pembentangan untuk calon bahasa Inggeris adalah dalam wajib dalam bahasa Inggeris. Tahun ini ada perubahan. Okey, tahun ni tak ada perubahan, memang masih samalah. Semua pembentangan dalam bahasa Melayu kecuali yang mohon untuk bahasa Inggeris. Okey. Okey, kemudian masa tadi 20 minit lah, 15 ke 20 minit. Okey, menyediakan evidence yang lengkap bagi tujuan verifikasi. Ya. Tuan, dengan evidence tadi, saya nak tanya, kalau ada macam contohnya yang paling popular kan ni untuk evidence tu CJ lah kan, kita membuat CJ lah kan. Okey, contohnya kalau ada macam kita menghadiri kursus ataupun sumbangan profesional kan, tapi penganjur dia tak bagi CJ. Jadi sebagai evidence dia, boleh tak kalau macam kita buat macam surat panggilan, semua boleh tak kita jadikan sebagai evidence. Contohnya kan macam lembaga peperiksaan, kita membuat modul dan subjek kebakaran kita kan. Tapi lembaga peperiksaan ni dia tak bagi CJ lah, dia tak bagi CJ. Satu pun dia tak nak bagi CJ. Jadi macam mana evidence ni? Okey, surat panggilan ada kan? Maksudnya surat tu boleh dipakai. Kita sebagai pakar dalam bidang tu, dia bagi kita sebagai pemeriksa kertas, sebagai pengubah soalan dan sebagainya lah, pembina modul ataupun kurikulum. Tu benda tu sebagai evidence juga lah. Tak semestinya sijil saja lah. Kan? Macam tadi lah, kalau tidak, macam mana kita nak buktikan yang kita tu ada kepakaran dalam membina soalan untuk lembaga peperiksaan. Jadi betul-betul betul. Biasanya ada surat panggilan lah. Surat panggilan tu kita pakai. Ya? Okey, ni garis masa. Ni tak perlu lah. Ni dah keluar lagi tu ya. 18 Mac permohonan CPC buka. Ini kita kata macam detik dulu lah. Kalau nanti tengoklah 18 biasanya akan sama lah garis masa ni. Permohonan dibuka, 25 permohonan di CPC ditutup. Okey, 27 hingga 4 Mei pengesahan permohonan oleh Ketua Jabatan. Okey, dalam masa seminggu. Okey, dalam tempoh ni sebab itulah bila dah dapat maklumat hari ni boleh bagi tahu rakan-rakan, boleh prepare daripada awal. Kita ni kita tak mohon guru cemerlang tu, kita kena sedia juga bahan-bahan tu kat sekolah kan. Jadi apa salahnya kita cuba ajalah. Dapat tak dapat tu rezeki, tapi yang penting kita cuba. Kita pun kena sediakan juga. Bukan kata guru cemerlang yang kena sediakan bahan. Guru biasa pun kena sediakan bahan-bahan tu juga. Ya. Jadi 25 April dia tutup, 27 pengesahan, 13 hingga 16 Mei ni saringan awal permohonan. Pertama saringan dia akan saring waktu, ya. Kalau kita tak layak dia takkan keluar iklan. So dia akan saring dalam pangkat tu lah. Nama kita tak ada lah. Kalau kita tak layak contohnya lah. Jadi bila kita dah layak, kita dah isi apa semua. Okey, kemudian Ketua Jabatan akan ni. Kemudian 13 hingga 16 Mei dia akan buat saringan awal pula. Cut off point. Ya. Kemudian 27 Mei semakan keputusan layak dinilai. Nanti boleh cek. Tengok ni pun kita tengok kan pangkat. Okey, 23 Jun. Cadangan 23 Jun hingga 23 Ogos proses penilaian. Ni saya kata ni, walaupun nampak 2 bulan, Jemaah Nazir bukan kata free 2 bulan ni untuk menilai. Tak. Dalam 2 bulan ni kami ada pemeriksaan. Ada pemeriksaan contoh pemeriksaan mata pelajaran PAJSK, pemeriksaan DPPD, semua dah antara tarikh ni. Jadi bila kita bagi tarikh tu, kalau boleh tuan-tuan usulkanlah tarikh tu. Sebab kita tak ada tarikh lain bila kita nak ubah, bila akan jadi masalah. Ya. Tambah dijangka pada tahun ni ramai yang memohon sebab sekolah menengah dibuka untuk grade 48 dan sekolah menengah dibuka untuk grade 50. Kan? Untuk ni lah, untuk guru cemerlang dibuka 52 lah. Ya.
Jadi semua grade ditawarkan. Okey, 2 bulan untuk tempoh. Kemudian 2 hingga 5 September penyelarasan data penilaian JCPC. 14 bulan penyerahan maklumat kepada PSM. 15 bulan 10 itu tamat. Proses gerak kerja untuk ustaz pemangkuan. Tuan, Ya. tak masalah. Soalan yang tadi kan saya nak tanya. Okey. Kalau kan kita buat permohonan dalam bulan Mac kan. Jadi permohonan dari JCPC ditutup pada 25 dan pengesahan 27. Katalah kan selepas ketua jabatan membuat permohonan ataupun dalam permohonan JC dibuka tu kan, dari JC dah naik dari pangkat semua kan. Ketua jabatan pun dah buat tiba-tiba kita diarahkan untuk bertukar institusi. Kita sekolah kan. Kita sekolah dari sekolah teknologi dalam tempoh tu. Jadi macam mana keadaan institusi? Kita pergi je lah sekolah baru kan. Dah kena tukar kan. Tapi kalau permohonan tu kita buat. Okey, tak faham. Kadang bila pergi sekolah baru kita risau kat sekolah baru kita tak buat apa lagi ni kan. Tapi kita akan rujuk dengan sekolah lama. Jadi tak ada masalah pun. Kita terus juga. Tapi waktu dengan Nazir nanti kita beritahu dia saya baru dipindahkan sekolah ni. Jadi maklumat banyak daripada sekolah lama. Dan kita akan rujuk sekolah lama, tak ada masalah. Maksudnya itu betul, itu dari segi penilaian untuk jabatan kepada dia punya guru dia lah. Untuk Nazir dia nilai di sekolah baru tu, tapi maklumat dia akan rujuk pada sekolah lama. Jadi tak ada masalah. Mana bahasa Nazir call tu? Kita masa Nazir call, kita nak maklumlah kita dah bertukar sekolah. Nanti kadang-kadang ambil maklumat daripada sekolah lama tu, dia akan rujuk. Dia akan buat yang silang lah, dia akan cari juga. Bagaimana pula kalau dalam tempoh pemangkuan kan kita memohon untuk tukar. Adakah digalakkan tak digalakkan untuk mohon tukaran sebab masa dalam tempoh pemangkuan? Macam ni, saya pun nak jawab itu juga mana. Sebab apa ni, cuma yang boleh bagi tahu kalau kita bertukar pun dia punya proses penilaian kita boleh kita buat kan, boleh kita buat penilaian tu. Cuma nak mohon tukar tu kalau kita kata tunggu dulu, tunggu sampai kami datang. Tempoh penilaian, tempoh pemangkuan. Sekarang Okey. Yang pemangkuan. Saya pun tak pasti nak jawab soalan tu sebab yang urusan pemangkuan dengan pengesahan ni biasanya daripada BPSM. Saya pun tak berani nak jawab. Tapi nanti saya cubalah, nanti saya tulis WhatsApp. Nanti saya jadi dulu. Ya, maksudnya dan tempoh pemangkuan. Kalau itu kan tempoh pemangkuan tu kita nak minta HLP pun tak dapat. Dia tak bagilah sebab kita belum disahkan. Tambah dalam macam tahun 2000, saya ingat 2021 pun yang kata pemangkuan masih tak dapat lagi dia punya surat pengesahan. Lambat. Dan itu semua di bawah BPSM, bukan di bawah Tuan Nazir. Okey, ada yang nak tanya? Okey, kena balik kan? Jadi sebab ada soalan tu pula dia dalam tempoh pemangkuan tapi dia nak mohon dia nak tukar sekolah. Jadi ada isu juga kan sebab masa tempoh pemangkuan adakah boleh ditukar atau akan diganggu? Sebab surat dia tu, surat lantikan dia pun atas nama sekolah yang lama kan. Macam dulu ada seorang Nazir, mungkin saya rasa Puan Mas pun tahu. Dia dah dinilai oleh Puan Nazir untuk guru sekolah. Kemudian masuk di Puan Nazir. Bila dapat duduk di Puan Nazir, dia dapat surat tawaran pemangkuan guru sekolah atas nama sekolah lama. Dan dia bagi tahu dia bagi kat situ contohnya macam ditawarkan grade 48 di sekolah asal lah. Maksud di sekolah tu juga lah. Bukan dia kata daripada Jumaat Nazir ke sekolah asal tak. Jadi maksud tu timbul isu sikit. Tapi sebab kita bagi peluang dia sudah naik pangkat, kontak dengan JPA keluarkan surat balik semua. Maksudnya daripada Jumaat Nazir ke sekolah
Dan keluarkan surat tawaran AP pun BPSN. Tapi keluarkan surat pembawa pun BPSN juga kan. Mungkin meja sebelah sekolah ada orang tu lah, tak tahu lah kan. Okay, ada soalan ni? Okey. Ni nak habis dah. Part yang pertama baru lah. Sebelum ke sini, tadi soalan. Ada kawan yang sangat risau bila kita cakap tentang bila proses pelayan dan itu kan pemantauan semua, kita akan hentakkan data pemeriksaan. Tidak tahu. Kan? Jadi yang merisaukan itu adalah okey Mas. Saya risau sebab tahun 2018, 2019 naik. 2019, 2020 naik. 2020, 2021 turun. Adakah itu akan berefekkan penilaian? Okey. Itu kalau bagi contoh tahun tu, maksud tahun dah lama. Tak ada maksud contoh lah kan. Okey. Okey. Macam saya sebut tadi lah, apa benda yang kita buat, program ataupun intervensi yang kita buat untuk kita nak meningkatkan. Kita ada buat kajian tindakan. Apa tujuan kajian tindakan? Kita nak selesaikan isu. Maksudnya ada masalah baru kita akan buat kajian. Dia tak ada masalah, dia tak ada kajian lah. Kajian ni mesti bermula dengan masalah. Memang masalah, cari masalah ni. Okay? Masalah, contoh kata dalam tajuk, satu tajuk tu, katakanlah dalam tajuk sistem otot. Contohlah sistem otot. Jadi budak untuk sistem otot ni, budak tak nak ikut, tak nak dapat. Tapi dia buat satu, bila periksa dalam tajuk ni dia memang merosot. Tapi cikgu ni dia buat satu kajian tindakan berkaitan dengan apa kaedah ataupun pendekatan dia menggunakan untuk boleh meningkatkan yang pengajaran sistem otot tadi. Bila dia buat kajian tindakan tu dan ada peningkatan, maksudnya benda tu lah kita boleh terima pakai. Ada intervensi yang dia buat untuk nak meningkatkan dia punya pencapaian murid dia. Kita tak boleh kita kata macam bila dah tua tu ni memang confirm tak dapat. Tak, apa usul yang cikgu tu buat. Maksudnya intervensi yang cikgu tu buat untuk nak meningkatkan pencapaian murid-murid. Dan benda ni lah yang kata guru cemerlang, dia sentiasa akan cari jalan. Kan? Walaupun bukan guru cemerlang pun, cikgu biasa pun dia akan cuba juga buat benda-benda ni. Kaedah ni tak jadi, kita guna kaedah ni. Dia akan buat macam tu lah. Yang itu yang kita boleh guna pakai untuk dari segi penjadian tu lah. Okay, ada lagi soalan? Okay, kalau tak ada, kita tengok nak lihat dulu mana? Nak lihat terus lagi. Oh, dia cuba dulu sehingga aku balik lah. Okey, boleh sambung kan? Kalau nak pergi toilet pergi je. Kita tak ni lah. Okey, panduan permohonan guru cemerlang cara cemerlang tahun 2024. Okey, ini dari segi pangkat. Okey, biasa dah. Saya rasa tuan-tuan pun dah biasa dah benda ni. Dekat pangkat kita tu bila kita login saja dia akan keluar ni. Kalau kita tak login dia akan keluar iklan kat depan tu. Kan tempat nak kita nak login dia akan keluar iklan. Pernah sekolah lama sekolah lama saya lah, tak nak sekolah mana kan. Sebab tahu dah fungsi dia sebut nanti dia nama sekolah. Bila saya buka di pangkat, saya kena marah dulu dengan kerani. Dia kata pangkat ni pengetua saja boleh buka. Masa dulu lah, cerita dulu ni. Saya kata saya tak buka yang pengetua punya, saya buka saya punya je. Dia kata tak boleh. Dia kata yang boleh buka pangkat memang pengetua dan kerani. Jadi saya tanya lah rakan-rakan cikgu lain. Dia kata kami tak tahu ada pangkat. Sebab pangkat diurus oleh kerani. Hebat sekolah tu kan. Lepas tu bila saya nak dapat time base, kita rajin apa ni surf tengok dalam web MOE dan sebagainya lah. So bila kita dapat maklumat kita boleh cerita. Saya kata okey time base dah keluar lah. Saya kata kerani begitu okey time base kena mohon. Saya baca dalam iklan tu dia kata tak perlu mohon, pengesahan oleh pengetua saja. Betul lah. Tak apa. Masa tu dia kata okey tunggu surat. Saya tengok dalam web kementerian memang saya tengok dia kata tunggu surat. Tak apa. Tunggu surat. Surat kan nampak daripada KPM nak bagi bahagian nak bagi ke JPN nak bagi PPD nak bagi sekolah. Dia punya kita kata betul lah
proses tu. Jadi bila sampai di sekolah surat tu, ada 3 hari lagi kita tutup. 3 hari lagi nak tutup. Time base. Maksudnya pengetua kena buat pengesahan 3 hari lagi nak tutup. Baru kerana kita jumpa. Zahid macam nak buat ni pangkat ni. Dia kata pengetua kena sah. Saya tolong buka di pangkat. Maksudnya masuk dalam buat IC pengetua ketika itulah. Jadi dia akan keluar senarai nama individu yang layak untuk diperaku. Ada 7 orang, betul lah. Jadi klik nama setiap orang tu dan pengetua klik sah. Waktu tu saya rasa selamat sebab kan time base berdasarkan kesimpulan dia kena ada laporan, betul kan? Saya tak boleh buat laporan jadi sebab ada masa dah tutup. Jadi ada rezeki lah waktu tu. Tapi ini kita kena tahu. Jadi kerani itu dia panggil, dia kata macam mana yang kata cikgu buka cikgu punya. Jadi saya buat, saya login. Lepas tu dia kata, oh ni saya tak tahu lah. Maksudnya dia sebelum ni dia hanya dengan pengetua, hanya login untuk pengetua punya saja. Dia tak tahu setiap individu cikgu tu ada di pangkat. Okey. Jadi bila kita buka, kita boleh nampak lah benda ni. Ada 6. Daripada 6 ni semua kita boleh klik. Kecuali tak silap saya yang ini dengan ni. Dia akan macam error lah. Saya pun tak boleh masuk ni walaupun saya hakiki. Ya. Okey. Jadi bila kita buka ni, kita tengok dekat cemerlang. Kalau tuan-tuan buka ni, kalau buka sekarang pun dia tulis tu dia ada iklan yang ditawarkan pada masa ni lah. Okey. Ni contoh. Dia akan keluar maklumat kita. Duduk dekat mana sekolah apa, guru akademik ke apa ke sini. Okey, dia akan keluar iklan macam ni. Ini contoh lepas ni ya. Ini contoh lepas dia akan keluar. Urusan pemantauan guru cemerlang, grade berapa yang kita layak lah. Dia tak akan lompat ni. Dia akan yang berapa kita layak. Kemudian kat sini kita klik apa. Semua juga time base pun sama juga kita kena buat macam ni. TBBK. Okey ya. Okey, panduan permohonan. Pastikan semua maklumat yang dipaparkan dilengkap diisi oleh calon 1 hingga 7. Semua maklumat ni kita kena isi. Maklumat peribadi, perkhidmatan, akademik, pengalaman, dan waktu, kompetensi dan perakuan pemohon. Ini yang kita nak mohon tu dia akan keluar punya maklumat ni. Dia akan keluarkan dekat dalam pangkat tu. Okey. Ini contoh lah. Okey, kalau peribadi, ya, dia ada gambar. Okey, gambar pastikan gambar terkini lah, kan?